Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini kita dikejutkan lagi dengan case daripada Yusuf Raude. Hari ini Jabatan Peguam Negara dah mengingatkan supaya elak kenyataan spekulatif. Ahli Parlimen Perikatan Nasional ini komen 4R. Pemimpin Perikatan Nasional PN, Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal dilihat secara sinis meninggalkan komen ringkas 4R. Walaupun Jabatan Peguam Negara sudah menggesa orang awam untuk mengelak daripada membuat pernyataan bersifat spekulatif atau berbau fitnah. Gesaan Jabatan Peguam Negara itu berhubung keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur semalam yang melepas dan membebaskan bekas pembantu penyelidik ahli politik Muhammad Yusuf Raude daripada pertuduhan mengedar dadah jenis kanabis dan memiliki 2 pistol tiruan tahun lalu. Menerusi kenyataan hari ini, Jabatan Peguam Negara menegaskan bahawa pentadbiran keadilan hendaklah tidak dijejaskan oleh perbicaraan melalui media, trial by media, sindiran awam, kedudukan atau persepsi. Jabatan ini akan meneliti keputusan kes dan mempertimbangkan semua aspek berkenan sebelum membuat sebarang tindakan lanjut. Sebelum kita teruskan ulasan ini, saya nak perkenalkan kepada anda semua, ini ialah Transofactor for Life. Ini terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita 400%. Kita kena penyakit, kena imun badan kita yang lemah. Pelbagai penyakit yang disebabkan oleh imun badan yang lemah atau imun badan yang bodoh, seperti kencing manis, tinggi darah, gout, sakit badan, masuk angin, apalagi ya, penyakit-penyakit kanser payudara, kanser perut, kolon, gout, 3 serangkai, kolesterol, semualah jenis penyakit yang berkaitan ada kaitan dengan peningkatan dan penurunan daya imun badan kita. Tetapi dengan peningkatan daya imun badan kita, kita akan jadi sembuh melawan penyakit daripada dalam. Jadi kalau anda sudah bosan sangat nak makan ubat, dah bosan sangat ulang-alik temu janji dan sebagainya, mungkin ini jawapan kepada masalah persoalan anda. Hubungi nombor yang tertera, jangan tunggu dan jangan bertangguh-tangguh. Kita teruskan ulasan ini. Jabatan ini kekal komited dalam menegakkan kedaulatan undang-undang dan akan terus melaksanakan tanggungjawab tanggungjawab menurut perlembagaan dan berintegriti. Saksama dan menghormati proses pengadilan, katanya. Walau bagaimanapun, pembangkang dilihat membuat pernyataan berbau fitnah dan di luar skop alasan keputusan yang diberikan oleh mahkamah. Antaranya, pengguna X, Rafiq Rashid, yang mengaitkan dengan larangan membuat kenyataan menyentuh isu 3R, iaitu agama, bangsa dan raja. Dulu 3R campur 1R lagi, Raude. Kebebasan bersuara jangan disekat, katanya, yang kemudian dikongsi Wan Faisal. Saudara-saudara sekalian, keputusan ini cukup mengejutkan kita. Keputusan dalam perbicaraan kes jenayah melibatkan Muhammad Yusuf Raude sudah diberi amaran oleh Jabatan Peguam Negara melalui kenyataan. Jangan gunakan apa-apa unsur yang boleh menyebabkan unsur 3R. Jadi Jabatan Peguam Negara sudah berikan amaran. Jadi sekarang ini apa saja perkara nak mereka tunggang. Wan Ahmad Faisal pun, ya biasalah, dia ni memang terkenal. Kalau boleh tunggang, tungganglah setunggang-tunggangnya. Sekian dulu apa pula pendapat kamu semua. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada seorang netizen memberikan tajuk ini. Perikatan Nasional akan hancur dan mampus jika Anwar terus Perdana Menteri. Ini analisis realiti politik Malaysia. Wow. Beliau memberikan satu huraian yang cukup panjang lebar. Bagaimana Perikatan Nasional akan mampus jika Anwar terus jadi Perdana Menteri. Ini analisis politik yang luar biasa beliau berikan. Kenapa Perikatan Nasional PN gelabah setiap kali nama Anwar Ibrahim disebut? Kenapa mereka terdesak nak tumbangkan kerajaan sekarang juga? Jawapan dia mudah. Kalau Anwar kekal Perdana Menteri sampai PRU 16, PN mungkin akan mampus dalam politik Malaysia.
Ini dia analisis penuh yang saya nak kongsikan dengan anda semua. PN tak mampu hidup tanpa sentimen. PN selama ini sebenarnya hidup atas sentimen. Sentimennya apa? DAP kononnya anti-Islam. Pakatan Harapan itu liberal. Melayu tergugat. Itulah sentimen yang dimainkan oleh Perikatan Nasional bagi mendapatkan sokongan dan menimbulkan kebencian kemarahan rakyat terhadap kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim. Tapi realitinya perkara itu sebenarnya bohong semata-mata. Bila Anwar kekal berkuasa dan bukti demi bukti muncul, Islam tetap dihormati, Melayu tetap dipelihara, ekonomi makin pulih, rakyat mula nampak bahawa semua itu hanyalah satu propaganda. Sebelum saya teruskan ulasan ini, saya nak perkenalkan dengan anda. Ini Transofector for Life. Ini terapi imun meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Terapi imun ini meningkatkan imun badan kita supaya dapat melawan penyakit daripada dalam tubuh badan kita. Ini bukan ubat, tapi dia boleh membantu kita sehat kekal dan secara umumnya kita kena penyakit kerana imun badan kita yang lemah, imun badan kita yang bodoh sehingga tidak mampu mengenal penyakit. Dengan peningkatan daya imun badan dan imun badan kita dididik jadi bijaksana, kita akan jadi sembuh daripada penyakit yang kita alami kerana imun badan kita melawan daripada dalam. Jadi, secara umumnya juga, pelbagai jenis penyakit dan boleh kata hampir keseluruhan penyakit timbul disebabkan daya imun badan kita yang lemah. Sebut saja apa jenis penyakitnya yang anda kenal, seperti kencing manis, tinggi darah, ampus, asma, enzima, kanser. Paling orang takut kanser. Dengan peningkatan daya imun badan, kita dapat mengelak penyakit-penyakit tersebut dan kita boleh melawan penyakit tersebut dari dalam. Sudah banyak testimoni daripada pelanggan-pelanggan yang menggunakan produk ini. Dapatkan produk ini melalui nombor telefon yang tertera. Baiklah saudara-saudara sekalian. Ekonomi sekarang sudah bangkit, sentimen pula hilang. Dengan peningkatan kualiti dan kestabilan ekonomi Malaysia melalui pelaburan luar yang meningkat, inflasi terkawal dan subsidi bersasar membantu rakyat, ini lebih meningkatkan kerisauan Perikatan Nasional bahawa memang benar paku terakhir untuk keranda Perikatan Nasional sudah ada di tangan tukang untuk dipakukan dan dikuburkan. Bila rakyat makin senang, marah pun hilang. Itu berita buruk untuk Perikatan Nasional. Mereka perlukan rakyat marah untuk hidup. Tanpa kemarahan, tanpa krisis, PN hilang isu, hilang oksigen politik. Itu sebabnya ramai netizen, pengulas dan penganalisis politik menyatakan bahawa PN sekarang tiada isu untuk dilawan kepada kerajaan perpaduan ini. Mereka terpaksa menggunakan isu-isu picisan, isu-isu murahan semata-mata untuk mahu melihat Anwar Ibrahim tumbang. Anwar kini mengukuhkan institusi dan Perikatan Nasional pula terancam. Anwar tak sekadar jaga ekonomi, dia membersihkan sistem. Rasuah dibenteras, menteri tak boleh sewenang-wenangnya guna dana. SPRM, PDRM, Jabatan Peguam Negara AGC diberi kuasa bebas. Inilah yang tak pernah Perdana Menteri buat sebelum ini. Anwar Ibrahim di bawah pimpinan Anwar Ibrahim SPRM bergerak luar biasa. Bukan sekadar bilis kecil, ikan jerung, ikan paus yang ditangkap. Inilah sebabnya kenapa pemimpin-pemimpin lama begitu takut bila sistem semakin bersih. Siapa yang dulu main kotor akan rasa panas dan banyak bekas tangan PN masih ada file. Saudara-saudara sekalian, dengan ini undi Melayu semakin berubah. Dulu PN boleh kawal naratif Melayu Islam. Tapi kini, orang Melayu mudah dah celik politik. Mereka tengok TikTok,
Mereka tengok YouTube, bandingkan fakta. Mereka soal, kenapa masa PN jadi kerajaan ekonomi tenat? Kenapa masa itu tiada bantuan bersasar? Bila jawapan tak meyakinkan, mereka mula tinggalkan Perikatan Nasional PN. Anwar pula mula bina keyakinan semula. PRU 16, penentu ajal PN, ini persoalan paling panas yang mungkin Anda dengar. Jika Anwar kekal Perdana Menteri sampai PRU 16, banyak perkara akan berlaku. Antaranya, rakyat lebih stabil. Kepercayaan kepada kerajaan juga pulih sepenuhnya. Pakatan Harapan PH kukuh bersama rakan komponen terutamanya Barisan Nasional. Sebenarnya seperti yang diketahui orang ramai, penganalisis menyatakan bahawa PAS dan Perikatan Nasional sebenarnya mahu sangat mengorat Barisan Nasional, meminang Barisan Nasional supaya ada harapan, ada ruang mereka untuk menumbangkan Anwar Ibrahim. Namun, selagi Zahid menjadi pemimpin Barisan Nasional, tiada peluang Perikatan Nasional untuk memikat dan mengorat Barisan Nasional. Dalam keadaan itu, Perikatan Nasional juga sukar mencari modal. Mereka mungkin hilang negeri, hilang kerusi, hilang arah. Sebab itu mereka panik sekarang. Masa kini bukan di pihak mereka lagi. Sebagai penutupnya kepada ulasan, kepada hantaran netizen yang luar biasa ini, Perikatan Nasional tahu mereka tak boleh tunggu PRU 16. Sebab makin lama Anwar kekal, makin kuat beliau. Makin lemahlah mereka. Jadi, jangan pelik kalau mereka terus menjerit. Buat huru-hara. Itu petanda mereka tahu game hampir tamat. Jangan pelik kalau apa juga isu mereka tunggang dan kaitkan dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, lalu mereka meminta menjerit Anwar Ibrahim letak jawatan. Malaysia sedang berubah, jangan lagi undur ke belakang. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda.